warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat berjumpa kembali dengan pasukan kami. Kami terdiri daripada 4 orang panel dan 2 facilitator ataupun moderator. Saya hanya akan bertindak sebagai seorang pengerusi dan seorang penyoal yang pencelah Datuk Dr. Kamilia Ibrahim, seorang yang senior dalam pergerakan ini. Dia tahu kiri kanan belakang depan dan sebagainya. Dia menjadi pencelah yang baik. Panel jemputan kita pada hari ini ada 4 orang, iaitu yang pertama sekali Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Sofia Haji Abdul Karim. Itu nama yang penuh ataupun kita katakan Datuk Nik, yang sebuah nama besar yang tak perlu diperkenalkan. Kalau diperkenalkan jadi lebih tidak terkenal daripada tidak diperkenalkan. Semua orang kenal Datuk Nik Sofia sebagainya. Dan yang kedua ialah Datuk Dr. Siti Nurlasiah Ismail, iaitu mantan Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara dan sekarang ini Timbalan Presiden kepada Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia. Itu satu kedudukan yang boleh memberi ruang yang besar untuk kita faham daripada beliau. Yang ketiga, Profesor Datuk Nur Razia Muhammad Awal, dan tanpa akhir Profesor Undang-Undang di UKM, dan juga di samping itu beliau adalah Pesuruhjaya Hak Asasi Manusia Suhakam. Ini dia jaga hak kanak-kanak dan sebagainya. Kalau ada pencerobohan hak kanak-kanak, dialah yang jadi hero sekarang. Okey, dan yang keempat Puan Haja Faridah Abu Bakar Kitingan. Ini beliau ni, kita sepatutnya mengenali beliau melalui nama besar keluarganya, iaitu keluarga Kitingan, Abu Bakar Kitingan. Saya rasa orang yang mengikuti perkembangan politik Sabah terutama sekali atau politik Malaysia kenal keluarga beliau, dan saya pernah mengenali beliau dalam lawatan saya ke Sabah dalam kerja-kerja dakwah kita ni. Dan beliau adalah seorang aktivis, seorang yang terlibat dalam pergerakan Islam Sabah dan pengurusi Permata Hidayat, dan ini orang Salwa, orang wadah, Salwa Wadah Abim. Ini orang yang mempunyai pengalaman yang cukup sebelum dan selepas daripada perubahan kerajaan Sabah ni. Jadi Datuk Kamilia ni kita tahulah seorang peguam kanan yang masyhur dalam hal-hal mengenai hal ehwal keluarga Islam dan sebagainya. Cuma dia ni kurang mahal sikit daripada seorang lagi rakan kita yang selalu orang dia kata selalu ambil mahal dia punya. Tapi Datuk Kamilia itu orang sosialis lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya memulakan hal ini, satu keistimewaan yang saya nak berikan kepada Datuk Kamilia yang saya tidak pernah berikan kepada pencelah yang lain. Datuk Kamilia dalam masa yang sedikit apa nak kata kepada para penonton dan kepada para panel sekalian. Ya Datuk Kamilia. This is okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Mahmudi dan juga semua ahli panel yang telah pun bersudi bersama kita pada hari ini untuk membincangkan satu topik yang sangat menarik. Saya kira pada waktu ini terutamanya dalam keadaan politik semasa yang tentu sekalinya memerlukan pandangan-pandangan daripada wanita. Setakat ini kita belum lagi dengar suara-suara wanita mengenai apakah pandangan wanita mengenai perkembangan dan pergolakan politik di negara. Malah ianya adalah merupakan satu sejarah. Samalah sejarah yang terpenting seperti COVID-19. Jadi insyaAllah lah hari ini kita akan mendapat input-input yang menarik dan juga mungkin boleh difikirkan dan juga dipertimbangkan dan seterusnya mungkin juga boleh diambil tindakan, Prof.
Terima kasih. Okey. Terima kasih. Kita akan memulakan perbincangan ini dengan orang yang paling senior di antara panel dan malah di antara kita semua, Datuk Nik Sofia. Sebagai seorang yang sangat berpengalaman dalam pergerakan wanita Muslim dalam negara kita, malah dalam negara luar pun, mungkin Datuk Nik mempunyai hak untuk memulakan perbincangan ini dengan memberi latar belakang dan sebagainya yang berkait dengan pergerakan kita sejak daripada mula sampai sekarang. Kita ada 2 jam. Cukup mewah masa kita untuk bincang hari ini. Silakan. Silakan Datuk. Datuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya setuju kita mempunyai waktu yang agak memuaskan. Jadi eloklah kita pergi sedikit pada latar belakang. Dan saya nak mulakan dengan mengatakan bahawa apabila kita bercakap tentang wanita Islam dalam konteks negara Malaysia, kita harus melihat kedudukan wanita Islam tu vis-a-vis wanita-wanita lain juga. Sebab dalam konteks negara kita, kerajaan tidak membuat perancangan pembangunan wanita Islam sahaja, tetapi perancangan kerajaan itu dilihat sebagai satu kelompok wanita pelbagai bangsa, pelbagai agama dan sebagainya. Jadi oleh itu saya nak mulakan dengan mengatakan bahawa sejarah kemajuan wanita Islam dan bukan Islam itu mempunyai tahap-tahap yang amat menarik dan mempunyai sejarah yang sudah lama juga ya. Saya nak katakan bahawa saat yang penting ialah apabila negara kita memperoleh kemerdekaan dan budak-budak perempuan dibenarkan, digalakkan masuk sekolah. Itu satu detik penting ya, oleh sebab dengan ilmu yang ada ya, dengan pendidikan dari sekolah itu, pelajar-pelajar wanita mempunyai kelayakan dan boleh keluar dari rumah, dari ceruk dapur. Ya, sebab sebelum itu wanita duduknya di ceruk dapur. Jadi dengan keadaan ini kan kita jelas bahawa satu tahap penting dalam perkembangan wanita di negara ini ialah apabila wanita diberi peluang untuk memperoleh pendidikan dan pada masa itu dia keluar mempunyai pekerjaan dan juga kedudukan ekonomi. Dan itu membawa kesan yang penting. Ya. Saya juga nak mengaitkan dengan keadaan kemajuan wanita di Malaysia, Islam dan bukan Islam itu, dalam konteks kemajuan yang dibuat oleh PBB, ya, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sebab sejak tahun 70-an, PBB dengan secara sedar menyusun rancangan untuk memajukan wanita di seluruh dunia. Bermula dengan tahun wanita antarabangsa pada tahun 1975 hingga pada dekad wanita dan perancangan-perancangan pada tahap antarabangsa yang disertakan semua negara anggota PBB. Dan kita bernasib baik sebab Malaysia menjadi anggota PBB dan dengan senang menerima cadangan-cadangan dari luar untuk menyusun rancangan pembangunan dan pengembangan keadaan wanita. Dan di Malaysia, satu lagi yang kita rasa nasib baik ialah kemajuan wanita itu selari dengan kemajuan yang dilakukan oleh perancangan pemimpin-pemimpin kita. Jadi walaupun pada awalnya tak ada Kementerian Wanita, bahkan pergerakan NGO wanita dan pergerakan badan-badan tertentu yang menyokong kemajuan wanita. Tak ada Kementerian Wanita atau Jabatan Hak Ehwal Wanita sehingga tahun 2001 baru ditubuhkan sebuah kementerian. Tetapi pada tahun 1975 sewaktu wakil kita pergi ke mesyuarat di PBB menganjurkan setiap negara anggota PBB dikehendaki menubuhkan sebuah badan yang menangani hal ehwal wanita. Dari tahun 76, kerajaan yang pada waktu itu dipimpin oleh Tun Hussein On
menubuhkan sebuah majlis penasihat wanita yang dalam bahasa Inggeris bernama panjang, saya sebut National Advisory Council for the Integration of Women in Development, pendeknya NASIWI. Waktu saya menjadi pengurusi, saya tukar kepada bahasa Melayu, iaitu Majlis Penasihat Wanita Negara. Nah, kerjanya in the absence of sebuah kementerian, majlis ini menasihati kerajaan tentang cara-cara menangani hak ehwal wanita untuk kemajuan dan pembangunan. Dan itu tanda apa jualannya? So, tak banyak ke apa? Jadi saya nak akhiri. Tak ada ya. Jadi apa yang berlaku ialah kebetulan usaha untuk membangunkan wanita itu selari dengan proses pembangunan negara secara amnya. Sehingga dalam modul, dalam perangkaan rancangan Malaysia, dalam yang ke-8 kata saya, ada satu bab 8 kata saya, wanita dan pembangunan. Jadi begitu rancaknya pembangunan wanita oleh kerajaan itu menggembirakan kita, di sebalik tidak ada pun kementerian wanita. Jadi oleh sebab itu wanita Melayu, wanita Islam turut dibina, dikembangkan, dimajukan dalam perancangan negara yang begitu teratur dan tersusun. Namun begitu saya nak tekankan bahawa dalam khusus bagi wanita Islam, yang memainkan peranan ialah NGO wanita dan juga NGO Islam yang lain yang menyusun program-program untuk wanita Islam. Dan saya nak tekankan di sini bahawa apabila dikatakan program untuk pembangunan wanita, program itu meliputi ruang yang amat luas. Bukan sahaja pembinaan pribadi wanita dengan ciri-ciri ajaran Islam yang lengkap, tetapi juga dipenuhi dengan kemahiran sosioekonomi untuk menjadikan wanita itu selaras dengan kemajuan yang berlaku dalam masyarakat, dan oleh itu dia dapat maju bersama. Saya rasa sebagai permulaan, saya berhenti di situ, banyak lagi yang boleh diberikan, tapi rakan-rakan lain saya rasa banyak boleh berkongsi pengalaman dan pengalaman. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Kita tak pakar loceng itu, dia berbunyi di mana-mana tu mungkin ya. Okeylah, tapi lengkaplah. Ada lebih kurang 10 poin yang kita tidak nak bincang sekarang, tapi lepas ni kita akan membincangkan dengan lebih detail. Saya nak pergi kepada Datuk Dr. Siti Nurlasya sebagai seorang pemimpin. Beliau mempunyai pengalaman yang tertentu. Kalau Datuk ni berpengalaman dalam suatu gerakan NGO, beliau tidak menyeret soal kedudukan beliau sebagai seorang profesor emeritus yang begitu kanan di Universiti Malaya, orang kanan, Pak Engku dan sebagainya. Itu dia tidak libatkan itu pembangunan dari segi, tapi yang difokuskan oleh Datuk ni ialah tentang gerakan NGO sesuai dengan perkembangan. Tapi Datuk Nurlasya, beliau memimpin kedudukan keluarga. Bila keluarga tu, bila ada kementerian pun kementerian wanita, keluarga dan wanita ni dia sinonim dan betul. Jadi begitu juga mungkin dia boleh ada, dia mempunyai observasi yang tersendiri lah. Betul? Boleh terangkan bagaimana dari perspektif yang Datuk alami dan sebagainya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Mut. Seperti yang Datuk maklum tadi, memang saya kalau kiranya penglibatan saya dengan NGO tu amat baru. Barulah selepas berbencin saya join NGO lah. Tetapi mungkin sebab saya diletakkan di Lembaga Pembangunan Keluarga Negara, dia ada satu agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi mau tak mau, walaupun kita kata LPKN tu kita lebih berceritakan mengenai keluarga, tetapi keluarga biasakan kita dikaitkan dengan wanita. Jadi kita juga akan terpalit sama dengan program-program ataupun sama memikirkan apa untuk kita kesejahteraan wanita. Because kalau kita kata kementerian itu banyaklah penempuannya kepada wanita, kesejahteraan wanita, dan kalau kita kesejahteraan wanita, dia akan dikaitkan keluarga.
kesinambungan dari Prof Nik kata tadi kan, Prof Nik kata selepasnya wujudnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okey, kita banyak kita wanita telah diberi peluang untuk pendidikan, masuk ke universiti. Kita nampaklah kalau di universiti tu memang lebih ramai wanita. Lebih kurang almost 70%, Prof Nazia almost 70%. Cuma sayangnya mungkin itu di peringkat BSc lah. Tetapi bila kita melihat in term of penglibatan wanita di dalam bidang-bidang STEM, jadi kita kurang. Tapi di sinilah saya bila saya berada di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, KPWKN, kita pun macam mana nak menggalakkan wanita satu dalam intern pendidikan, sebab kita tahu mana-mana wanita yang telah diberi pendidikan, dia akan membina suatu keluarga yang baik. Whenever you educate a woman, yes, itulah slogan di depan, you educate women, you educate the whole village. Itulah slogan. Dan kita kaitkan, kalau kita melihat, kalau kita in term of pendidikan, wanita telah memang maju dalam pelibatan mereka. Namun kita juga melihat aspek ekonomi. Kan selari dengan dengan 1994 kita ada International Conference on Population and Development, di mana ada satu section mengenai pembangunan wanita juga, wanita, dan diikuti pula dengan Beijing Platform 1995 kan, the Beijing Declaration itu memberi penempuan kepada wanita seluruh dunia. Kalau kita tengok, because lazimnya di seluruh dunia ni wanita ini kita kata somehow telah di-marginalize, ditinggalkan dalam pembangunan. Tapi alhamdulillah di Malaysia itu saya rasa kita punya lonjakan pelibatan wanita itu diberi peluang tu amat cepat, in that sense lah. Cuma mungkin kita ada disparity between yang di bandar dan luar bandar. Jadi pemerhatian saya lah, jadi banyak penglibatan wanita kita memberi kemahiran yang selari dengan peredaran masa. Okey. Nah, dan juga cuma saya nak mungkin saya tak tahu waktu sama ada terlalu awal, tetapi pemerhatian saya lah dalam isu-isu wanita khususnya, sebab bila kita telah maju, kita mempunyai relationship dengan antarabangsa ini, ada kadang-kadang instrumen antarabangsa yang dikaitkan dengan wanita, kan, yang kita harus patuhi, ataupun wanita, khususnya wanita Islam saya rasa harus patuhi. Bukan patuh, they should be aware apa itu instrumen antarabangsa yang mungkin mempengaruhi kehidupan wanita di Malaysia, khususnya wanita Islam. Jadi again saya melihat juga, kalau izinkan saya, walaupun kita kata penglibatan wanita, again satu lagi mungkin apa tu saya akan sambung. Kalau kita kalau mengikut statistik sekarang yang terkini penglibatan wanita dalam labour workforce, kalau yang terkini oleh DOS April 2020 ni, 55% wanita terlibat dalam labour workforce. Kalau kita boleh, kita nak lebih tinggi lagi lah, because kalau kita bandingkan negara ASEAN pun kita masih rendah. Sebab kalau lelaki dia 68.1, tapi kita nampak dah peningkatan. Namun kita melihat ada kekangannya. Mungkin Datuk Wan kita boleh elaborate Datuk, kekangan wanita bila khususnya sekarang lah, sebab support system tak ada. Saya rasa zaman saya dahulu, mungkin zaman Prof Nik juga, Datuk Nik juga, dulu kita kan ada sokongan keluarga, extended family. Cuma sekarang kita kena fikir wanita sekarang mempunyai masalah dengan support system, penjagaan anak, dan begitulah bila masalah mengimbangi keluarga itu menjadi masalah. Kemungkinan itu berlakunya dissolution of keluarga bila tidak boleh menangani isu-isu konflik-konflik keluarga. Dan kita adanya dengan peningkatan jumlah bilangan ibu tunggal banyak, jadi akan dikaitkan dengan kemiskinan, isu-isu begitulah yang walaupun kita yang wanita kita ataupun NGO dan tentulah government, kerajaan harus melihat dalam konteks yang bagaimana kita boleh bantu wanita. Itulah mungkin. Boleh saya ni lagi ke Datuk? Sikit lagi boleh lah. Lepas tu kali kita bincang. Datuk Datuk Kamili ada bersedia untuk nak bincang, nak mencelah. Sikit lagi.
Itulah. Jadi saya nak teruskan. Okey. Jadi kalau dikaitkan dengan kementerian macam Datuk ni juga kata dan macam di Malaysia, kerajaan kita tak ada khusus bila kita adakan garis panduan, kita adakan akta, memang kita melihat semua bangsa. Semua bangsa tak kira dan juga semua agama. Jadi kalau macam di kementerian dan juga katalah LPPKN, kalau kita memformulasikan apa program, akta-akta ataupun modul-modul kan katalah pembangunan kesejahteraan keluarga, sebab bagi wanita dan juga keluarga negara, kesejahteraan keluarga itu penting. Bagi wanita that's very very important. Kalau kita tengok NGO sekarang pun dia buat isu keluarga itu sejahtera. That's why in term of balancing kan pekerjaan dengan keluarga, wanita akan berkorban, tinggalkan kerjaya dia, akan jaga keluarga. Jadi khususnya lah saya rasa kita banyak membuat secara general program. Namun kita harapkan NGO-NGO wanita lah yang akan lebih spesifik, macam mana khususnya kalau wanita Islam. Saya kira mungkin itu setakat inilah. Okey, terima kasih Datuk. Saya tak ada apa-apa ulasan ya. Nanti lepas ni lah kita bincang. Datuk. Datuk Azia, macam mana boleh Datuk bagi satu rumusan sementara berasaskan kepada latar belakang yang diberikan, perkembangan semasa yang diberikan, latar belakang kepimpinan Datuk sendiri di universiti, kemudian sekarang macam-macam lagi kan di Suhakam sekarang ni. Suhakam tu bukan senang tempat tu. Saya mula-mula datang ke Suhakam, orang yang paling mula-mula nak jumpa dengan saya ialah yang tidak laki-laki, tidak perempuan atau apa tu, yang orang tu dulu yang nak jumpa. Itu yang okey. Silakan. Terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Mahmud, Datuk Kamilia, Datuk Nick, lama tak jumpa. Geng dia tu semua tu. Dan rakan-rakan sekalian lah, Datuk Malaysia, saya kalau terjumpa mesyuarat dan sebagainya. Dan saya rasa Puan Faridah, saya barangkali kena muka tapi tak sempat nak berkenalan mesra lagi. Yalah, lepas ni okey lah. Okay. Jadi Datuk nak buat rumusan round ketiga, baru 2 bercakap. Ini rumusan sementara. Rumusan sementara. Yang saya apa sajalah. Apa yang saya boleh lihat daripada Datuk Nick dah menerangkan sejarahnya, dan kedua Datuk Nick dan Datuk Nur Aisyah juga merasakan bahawa wanita Malaysia ni, Islam dan bukan Islam, agak beruntung kerana adanya plan perancangan untuk wanita itu secara berstruktur. Now, apa yang saya boleh katakan ialah pada mulanya, awalnya tu, masa sebelum merdeka dan selepas merdeka, kebanyakan NGO atau aktivis wanita ini memperjuangkan hak wanita untuk mendapat pendidikan. Dan juga kalau zaman dahulu tu yang habis sekolah, kadang-kadang habis jam 6 di sekolah, kalaupun di sekolah kan. Dan kebanyakan perempuan itu dikahwinkan, dan kita tahulah saya isu perkahwinan kanak-kanak ni sangat sinonim dengan saya. Jadi saya merasakan bila saya memperjuangkan supaya anak-anak perempuan tidak dikahwinkan terlalu muda dan menafikan dia hak kepada pendidikan. Sebab itu zamannya mula-mula tak bagi sekolah langsung, bagi sekolah hanya sampai setakat darjah 6. Ada juga yang dihantar ke sekolah agama dan kemudian diajar masak, dan menjelang umur 15-16 sudah dikahwinkan kerana itulah matlamatnya. Jadi pejuang hak wanita yang awal itu masuk dalam parti-parti politik ni, bagi saya memperjuangkan dahulu supaya wanita mendapat, itu objektif hala tujunya yang mula-mula, untuk memastikan wanita dapat hak pendidikan. Dan kemudiannya bila sudah merdeka dan perubahan itu berlaku, kita dapati bahawa ramai wanita berjaya dengan cemerlang. Dan itu saya ingat daripada tahun 90-an
pertengahan hingga ke tahun 2000 lebih tu kita dapati pula itu yang selalu disebut, dia kata banyak, tapi sebenarnya data-data tu data yang tidak benar lah. Dia kata terlampau, satu ialah ramainya wanita daripada lelaki, which is not true. Saya rasa Datuk Laishah boleh confirm tu sebab daripada data macam laporan tahunan juga bahawa anak lelaki lebih ramai daripada anak perempuan. Lebih ramai, betul. Dan sekarang ni pun begitu ya dah terbalik tu tak boleh sebenarnya apa tu duda dengan janda mana lebih ramai? Tak kira duda atau janda. Tetapi ialah wanita itu yang kurang daripada lelaki-lelaki. Oh ya, betul. Yang kedua ialah, jadi saya tak sukalah dengan justifikasi dia kata lelaki lebih ramai, kita beri keempat. Ya, ini semua seksis. itu orang yang cuba mengambil kesempatan. Ya, betul. Jadi dari segi itu saya merasakan bahawa bila dah ramai pula anak-anak di universiti, anak-anak perempuan ni sekarang ni masih dalam lingkungan 69 ke 70% ya. Wanita di peringkat pengajian tinggi. Tetapi kalau kita tengok ramainya wanita tu di peringkat di universiti, dia lepas SPM tu mulalah jumlah laki-laki tu mengecut, dia kecil sebab tak boleh pergi form 6, tak boleh masuk edukasi dan kemudiannya bila sampai ke peringkat universiti. Dan dari segi itu juga bila disebut dan perjuangan wanita, aktivis wanita itu berubah daripada hak dah dapat tetapi dia tak mahu didiskriminasi. Sebab anak-anak kita yang perempuan ni keluar daripada universiti dengan CGPA yang baik, bila pergi minta kerja, jawatan katalah ada 10 jawatan yang memohon dekat 400, daripada 400 tu 3/4-nya wanita dan dia nak ambil lelaki. Yang ini yang bagi saya is underlining discrimination, diskriminasi yang tak nampak. Dan bagi saya anak perempuan, wanita sangat memerlukan dua kekuatan. Satu, bukan saja dia kena pandai, CGPA dia kena bagus, dan dia kena compete dengan bila nak mendapatkan jawatan, dia kena compete dengan laki-laki yang minta maaf lah, tak berapa dominasi daripada segi kelulusannya, tetapi majikan itu memandang bahawa kita perlu pekerja laki-laki daripada perempuan. So itu diskriminasi yang kita nampak. Dan mulalah gerakan untuk memastikan bahawa wanita tidak didiskriminasi dari segi kerja, jawatan dan sebagainya. Kalau kita tengok universiti saja Datuk, sebenarnya pensyarah wanita itu ramai daripada pensyarah lelaki. Tetapi yang profesornya kita nampak lebih ramai lelaki daripada perempuan. Saya selalu ini dah prejudis ni. Itu secara am saja Datuk ya. Dan kita juga sehinggakan wanita-wanita ini meminta peruntukan bahawa dari segi policy making membuat keputusan di peringkat atas mesti mencapai 30% wanita. Tetapi bagi saya, kenapa 30% itu tetap, dan kita dipahamkan bahawa 30% itu telah pun dicapai. Kenapa kita tak buka lebih luas lagi? Itu isunya. Dan dan itu dari segi kerajaan saja. Di peringkat kerajaan 30% itu katanya dah dicapai. Tetapi swasta masih tak capai. Dan masih ada berlaku banyak diskriminasi terhadap wanita. Dan inilah yang diperjuangkan. Dan bila you sebut kepada bila Datuk Laishah cakap adanya instrumen-instrumen antarabangsa, kita juga ada, kita dah menandatangani SIDO pada tahun 1995 dan kita terikat dengan peruntukan SIDO. SIDO ni Convention Elimination of against discrimination against women. So SIDO adalah satu instrumen yang telah dipakai, diterima di Malaysia dan ini digunakan. Ada banyak kes di mana wanita menyaman majikannya kerana didiskriminasi dan mereka bergantung kepada peruntukan yang ada dalam SIDO. Jadi daripada penuntutan hak yang asas itu, dia objektifnya beralih kepada tidak didiskriminasi. Dan bagi wanita Islam, saya rasa yang sangat penting ialah isu seperti hak untuk bersuara, menyampaikan pandangan dan hak untuk tidak didiskriminasi dalam segi menyampaikan pandangan, dan di dalam apa-apa majlis pun wanita Islam itu patut didengar suaranya dan
perkara-perkara seperti itu, termasuklah isu-isu politik. Dan itu yang saya lihat hari ini, walaupun kita dah mencapai 30% katanya dalam urusan dasar ni, kita boleh tengok dari segi berapa yang di parlimen tu wanitanya dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh rumuskan daripada objektif utama untuk menuntut hak, hari ini menuntut hak untuk tidak didiskriminasi dan dipastikan bahawa wanita, terutamanya wanita Islam ni, dalam hal ehwal kita selalu sangat biasa bercakap bahawa tentunya kita mengutamakan hak kekeluargaan, dan kadang-kadang pimpinan wanita sangat terjurus kepada isu-isu kekeluargaan dan sebagainya. Tadi Dr. Lesha kata education, educate a woman, you educate the whole village, dan satu lagi ialah it takes a whole village to raise a child. So sebenarnya sama aja. Kalau ibunya itu bagus dan ibu yang solehah ini adalah hak pada seorang anak. Jadi bagi saya itu sangat ada hubungan kaitnya. Dan macam mana wanita hari ini untuk dia terus maju dan boleh contribute kepada negara. Kita tengok COVID ni sajalah, masa COVID, saya nak bagi contoh sikit. Pun kerajaan tidak mempunyai satu badan khusus untuk memperjuangkan wanita Islam di negara kita ini. Ada badan-badan kerajaan, ada NGO-NGO yang memang menjalankan tugas ini. Kalau kerajaan, saya melihat dua badan lah, Yadin dan JAKIM. Yadin yang lebih awal wanita Islam di negara kita ini, sebuah majlis yang dipanggil, ada badan-badan kerajaan, ada NGO-NGO yang memang menjalankan tugas ini. Sama seperti majlis wanita yang ditubuhkan oleh kerajaan. Tapi ini ahlinya wanita Islam, tumpuannya persoalan di sekitar kemajuan Islam. Fungsi pertamanya yang Bakia Datuk Kamilia, fungsi kedua saya, fungsi ketiga Datuk Nur Azhar. Semuanya ada di sini lah ya. Itulah. Kita nak dengar tu, panggil semua sekali Jadi yang dipentingkan ialah majlis ini bertindak sama seperti Majlis Penasihat Wanita Negara yang terletak sekarang mula-mulanya di bawah yang menangani hal ehwal wanita sehinggalah tertubuhnya Kementerian Wanita. Di bawah Yadim ni, majlis itu, MAFWIN pendeknya pelbagai aspek dilihat untuk memajukan wanita Islam. JAKIM juga ada bahagiannya yang menangani persoalan yang berkaitan dengan wanita, dan akhir sekali ada satu badan yang diberi nama PISWI, panel yang menangani isu wanita dan hak ehwal Islam. Ditubuhkan di bawah naungan Majlis Raja-Raja. Brownie, saya nak mencegah. Kalau kita lihatlah dalam perjuangan wanita ni, kita dapati dari awal lagi bila Prof ceritalah macam mana wanita memperjuangkan terutamanya hak pendidikan, itu yang paling penting oleh Ibu Zain Dan kita dapati wanita dah ada pendidikan, dapat bersuara, dapat menyatakan apa yang nak nyatakan sebab adanya pendidikan lulusan Tapi kita lihat seperti kata Prof Mahmud Zudi tadi, wanita masih lagi menuntut hak. Kalau kita lihatlah kepada apa yang sedang berlaku, wanita ni sebenarnya dia rasa dia tidak dapat bersama, terutamanya dalam decision making level, betul? Itu yang menjadikan wanita rasa mengapa kami tak boleh menyuarakan seolah-olah hak mereka. Tapi sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang telah pun disuarakan. Cumanya dari segi zahirnya kita tak dapat lihat wanita tu ada kedudukan yang menampakkan wanita tu ramai di situ yang dapat menyuarakan perkara-perkara yang hendak disuarakan. Contohnya, kalau dalam board of directors kita lihat ada 7, hanya 1 wanita. Kalau kita lihat dalam satu komiti, semua lelaki. Prof pun sama lah, Mama Zuti pun sama. 1 je wanita. Yang lain tu semua lelaki. Jadi mungkin dari sudut itu Prof Nik kalau kita boleh bincangkan lah Nanti Datuk Kamilia.
Datuk Kamelia, antara diskriminasi dan prejudis? Sebenarnya pada saya tak timbul diskriminasi atau prejudis. Sebenarnya wanita tu sendiri kena berusaha. Kalau ianya dalam satu-satu majlis, dia perlulah cuba meletakkan kedudukan dia supaya dia dapat sama-sama berbincang untuk menentukan hak-hak wanita, hak-hak atau bukan perkara-perkara yang memerlukan keputusan-keputusan yang akan memberikan impak kepada pembangunan negara, pelancaran sesuatu, pengurusan sesuatu syarikat dan sebagainya. Itu pandangan saya lah. Ya, Datuk Kamelia, saya rasa wanita Melayu sekarang wanita Melayu tersepit dia dibenarkan maju, tapi dia socialization pattern kat rumah dia tu tidak terlalu melepaskan dia untuk begitu maju. Jadi dia ni kadang-kadang tersepit dan apabila kita kata wanita dah maju kerana dia mempunyai pendidikan dan dengan ilmu dia ada pada dia tu, dia lulus tinggi, dia boleh bekerja, ada gaji dan sebagainya. Pada waktu yang sama, persekitarannya tak berubah Wanita tetap wanita, dia berkahwin, yang jaga anak dia lah, yang masak dia lah, yang menjaga suaminya dia lah, tak berubah. Pantang suami masuk kat dapur, mak mertua tu marah, mak suami tu marah, dia kata anak laki-laki dia nanti di queen control. Jadi masih ada ke lagi budaya itu ni? Boleh saya mencelah? Budaya mertua yang marah anak dia masuk dapur? Boleh saya mencelah? Siapa ni nak mencelah tadi? Ni saya mencelah. Coming from LPPKN kan, saya datang yang seperti Prof ni, Datuk ni cakap betul. Walaupun saya melihat kan, memanglah kita kata dalam wanita itu memang telah diberi peluang. In fact kita pun kalau di bawah Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat pun memang ada khusus for board of directors. Memang ada. Tetapi kadang-kadang dan juga kita grooming kan, kita groomkan wanita itu untuk naik ke atas. Tetapi kadang-kadang seperti saya maklum tadi, komitmen kekeluargaan itu sometimes mereka terpaksa undur diri, memberi ruang kepada suami untuk naik pangkat dahulu. Because macam mana pun kalaulah tak ada support system itu kan, support system tak ada, kemudahan childcare tak ada, biasanya wanita lah yang akan take care. Sebab itulah kalau kita tengok dari recent data dari penemuan dari Khazanah Research Institute pun dia kata wanita banyak yang buat unpaid care work. In fact di luar negara pun sama. So di sinilah kita nak kan share responsibility Datuk Mut. Walaupun kajian LPPKN jalankan walaupun telah lama kita buat ni, lelaki kata memang wanita itu banyakkan inisiatif-inisiatif yang dijalankan untuk bekerja dari rumah sambil so that dia ada flexibility menjaga anak sambil namun kerja menjaga anak tu bila dia di rumah tu dia kena buat, dia kena masak, jaga anak, hantar, macam-macam. So dia tak ada penempuan di rumah. So bila produktiviti dia tak bagus, so dia dikira dia tidak berfungsi pada nanti dia saya tengok di barat di England katalah suami buat kopi, isteri lambat bangun, suami tolong buat kopi, bawa kopi masuk dalam bilik. Dalam masyarakat kita tak boleh buat ke macam tu? Izinkan sekali. Itulah kami also satu dari LPPKN dan juga dari NCWO. Sebab kita melihat kalau kita talk about hak wanita kan, gender equality, tapi dalam perspektif walaupun kita melihat soal di Malaysia ni, when we talk about gender equality, kita juga melihat norma-norma yang diamali di Malaysia. Tak adalah 100% baratnya. Di sinilah kita melihat, kalau kita melihat when we talk, kita melihat kita nak orang lelaki. So unpaid care ni kalau kita nak dikatakan oleh Khazanah kan, kalau wanita memasuki labor force kan, kita tidak perlu foreign workers. Kita tak perlu. Kita dan ekonomi wanita also akan melonjak naik. Sekarang kita tengok ekonomi ownership wanita pun dalam syarikat-syarikat pun tak banyak kan. So ni what kita nak ni, inisiatif yang kita harapkan itu kita namakan Man Engagement Network. Kita nak suruh lelaki itu
dia sama-sama kalau dia kata ya isteri saya seharusnya bekerja, seharusnya diberi peluang untuk menaik pangkat menjadi director, kata sebegitu. So Okey Datuk. Okey, dah faham dah. Tapi maksudnya lepas ni kita akan maksudnya lelaki pun kena bagi masa. Now dia saying yes, wanita can. Semangatnya. Okey. Itu betul saya kata. Walaupun saya di kementerian dulu di government pun inilah isu yang kita nampak. Tapi bila bila saya keluar, I think this after blocking block kan, saya rasa yang lain pun setuju. Isu ini kita tak boleh imbangi. Tapi kita melihat sekarang generasi yang baru Datuk Mut, the millennial ni, alhamdulillah boleh diajar. Cuma tak ada kemahiran. Itu yang kita nak. Jelas. Ya, Datuk. Tok Mut. Saya nak mencelah juga. Okey, saya mengenai peranan kita sebenarnya kita perlu bila kita nak memperkasakan wanita, bukan setakat di pejabat sebagai dari ekonomi dan usahawan dan sebagainya, tetapi juga kita mesti memperkasakan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dalam keluarga. We have to educate the man. Kita kena educate juga sharing of tugas dekat rumah. Sebab dalam Islam bukan 100% semua wanita yang perlu melaksanakan tugas-tugas tu. It's a sharing, terutama kalau seorang wanita tu perlu bekerja untuk membantu suami. So we have to educate. Kita kena perkasakan wanita itu untuk menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Untuk educate, tarbiyah suami, tarbiyah anak-anak lelaki dari kecil lagi supaya peranan tugasan di rumah tu kita boleh balancekan. Yang mana sebab kalau ikut zaman Rasulullah pun pun membuat kerja-kerja rumah. Padahal dia seorang pemimpin yang sangat hebat. Pun dia masih boleh melaksanakan kerja-kerja tugas-tugas dekat rumah. Dia jahit kasut. Sendiri kan? Betul. Pengalaman, minta maaf lah suami saya kalau dengar nanti. Ini first time saya forum dengan kaum wanita ni, cukup semangat nak. Okey lah, tak apa. Okey. Sebelum saya pergi kepada orang lain. Ada teknik juga nak educate the husband. Kita tak boleh directly kata bang tolong gitu dan tolong ini, but we have to katalah Rasulullah rupanya buat macam ni. Rupanya Rasulullah buat macam ni. So dalam masa yang sama kita educate dia. Begitu juga dengan anak-anak. It's quite easy. Pada saya lah. Nak mencelah ya. Datuk. Kita pergi Datuk. Saya setuju ya. Ini soal sistem nilai ya. Keadaan masyarakat berubah cepat tapi sistem nilainya lambat. Jadi kaum wanita sudah dianggap maju, keluar rumah dan sebagainya, tetapi sistem nilai dalam keluarga, sistem nilai yang dipegang oleh ibu bapa, oleh suami, lambat berubah. Itu yang kita risau ya. Saya pernah lihat suami menyusukan anak di shopping kompleks. Saya gembira, tapi berapa orang suami buat gitu? Banyak suami anak pun tak nak. Jadi saya setuju. Dilatih bakal suami untuk membantu isteri ya, sebab dia bapa, isteri punya ibu. Jadi tanggungjawab keibu-bapaan itu kedua pihak, ibu dan bapa. Itu yang saya rasa perlu makan masa, tapi bagi saya lah masa dah lama sangat dan perubahan masih memuaskan. Sebelum saya pergi ke Datuk Camelia, ada apa tu Datuk nak kata ke? Ada Datuk? Sebabnya saya rasa kalau kita cakap tentang perjuangan wanita ni, mungkin kita tidak perlu sangat memikirkan tentang kekangan-kekangan yang ada. Sebab kekangan-kekangan tu kebanyakannya adalah kekangan-kekangan yang semula jadi lebih kurang, sebab sebagai seorang ibu dia ada peranan sebagai seorang ibu menjaga anak sebagainya. Tapi saya rasa mungkin wanita dalam kita cuba membincangkan tentang perjuangan kita mengarah kepada peranan kita yang lebih berkesan, peranan kita yang didengar, peranan kita menentukan arah tuju negara contohnya. Kita perlulah memikirkan bagaimanakah caranya kita masih lagi dapat berjuang
walaupun dalam kekangan-kekangan yang ada. Jadi saya fikir itu yang mungkin kita boleh bincang kalau boleh. Okey, saya nak bagi kepada Datuk Aziah. Dia tak cakap begini. Macam mana? Pendek-pendek lah, jangan panjang. Allah, saya bersetujulah dengan Datuk Kamilia. Dia yang saya nampak ialah Datuk Kamilia merasakan bahawa isu sama ada wanita nak move forward, nak memimpin dan sebagainya ni pulang pada wanita sendiri. It is up to you. Dan kalau kita asyik berfikir bahawa kita ni ada masalah, kita memang secara semula jadinya kita ibu dan kita isteri, dan ada dari segi hukum hakamnya dah jelas dah yang di situ. Tetapi dalam Islam ni juga kita yang disebut oleh Puan Faridah tadi tu, memang dah tahu dah sebenarnya kalau Rasulullah sendiri pun membantu dalam keluarga tu. Kenapa di Malaysia ni, tapi sebab apa yang Datuk Nik sebut tadi lah, sistem nilai, kita dah terbiasa dengan bahawa bila berkahwin, suamilah yang dia katakan ketua rumah. Itu sebenarnya dalam Islam itu more of musyawarah, perbincangan di antara suami dan isteri yang boleh menyelesaikan isu-isu kekeluargaan ini. Itu perkara pertama. Yang kedua yang saya rasa kita yang Datuk Nuraisyah kata, kadang-kadang ini saya dengar sendiri ada masa-masanya kenapa kita tanya, kenapa you tak naikkan dia misalnya nak menjadi memegang pangkat CEO dalam syarikat tu. Dia kata kita dah tahu dia tak nak. Dia kata saya ada kekangan. So ini yang diberikan sebagai alasan bahawa wanita tu sendiri menolak saya ada satu persepsi tentang wanita ni. Dia asyik mengetuk pintu. Tetapi dia pun sedar pintu tu agak terbuka aja, ada sikit. Tapi dia tak nak masuk, dia ragu-ragu. Ya, bagi saya dia bukan tu saja. Itu sebabnya Datuk. Dia bukan isu dia suka ketuk pintu tu. Sebab sekeliling dia, there is no support system. Dia di situlah bergantungnya isu ke apa ni. Sementara ni saya nak janji kita akan jemput balik ni pokok perjuangan wanita ni. Kita buat satu sesi tentang ekonomi wanita, dan satu lagi dalam susul budaya, grup susul budaya, kita akan bincang tentang sistem nilai sebagai support system kepada kemajuan wanita yang dianggap sebagai hilang. Okey, siapa dia nak pergi lagi? Saya nak sambung sikit lagi yang dari kalau ada seorang pun wanita, katakan saya nak bagi contoh majlis agama Islam lah, majlis agama Islam negeri-negeri yang ada wakil-wakil wanita. Ada majlis agama Islam tak ada langsung wakil wanita dalamnya. Dan kalau ada pun satu tu macam nak memenuhi syarat dan kota saja. Dan bila kalau ada 20 orang, seorang perempuan nak didengar suaranya tu dan apa yang dia nak nyatakan juga. Saya rasa kita perlu memastikan kalau nak wanita itu berjaya dan boleh mencapai hasrat yang sebenar ataupun objektif perjuangan wanita itu, we must educate the male. Yang laki-laki ni perlu diberi pendidikan dan juga memahami. Sebab bagi saya ada wanita yang memang kadang-kadang dia nak ketuk ke tak nak ketuk pintu ni. Walaupun terbuka. Tetapi sebenarnya kerana keadaan keliling itu tidak membuat dia rasa tidak sure dia boleh ketuk pintu tu atau boleh meneruskan tu. Boleh nak mencela Datuk Razia? Boleh. Sela lah. Kerana wanita tu sendiri sebagai satu kumpulan tidak bersepakat, tidak sama-sama bersama-sama kita nak pergi mengetuk. Dia nak biar wanita tu seorang-seorang je mengetuk. Tak ramai yang datang meramai pergi ketuk pintu Datuk Mot contohnya. Dia bila seorang dia datang, dia kata dia nak ke tak nak ke, macam tak nak je. Itulah, nak tak nak. Itu salah satu faktor yang boleh kita fikirkan. Sangat berkait rapat dengan sistem keliling. Bila kita kata okey, mari kita duduk bersama, kita fikirkan apa kita nak buat, mari kita pergi jumpa ABC misalnya. Dia akan cakap, saya ni tak boleh lah, saya ada kekangan kerja. Itulah. Itu yang juga menjadi masalah sebab dia kata begitu sebab dia memang ada masalah dari segi tak ada sokongan. Kena Datuk Nik jawab ni persoalan tu. Saya nak kaitkan dengan binaan orang Islam sekarang, termasuk wanita Islam lah. Saya rasa pendidikan kita tidak menghasilkan individu yang lengkap. Namun dia orang Islam, tapi aspek keislamannya, baik laki-laki atau perempuan di Malaysia ni, tak lengkap. Dia tak boleh berdiri.
Sebab itu saya rasa salah satu daripada faktor positif COVID ni kan, saya rasalah pertama kalinya suami dipaksa menjadi imam tiap-tiap hari, tiap-tiap malam. Lepas tu saya tak pernah terfikir anak laki-laki saya akan membaca khutbah. Tetapi dengan keadaan COVID ini, dia berusaha mencari bahan untuk menyampaikan khutbah yang dia rasa padanlah dengan jawatan dia dan jadi saya rasa COVID ni menuju ke arah pembentukan insan-insan Islam dalam sebuah keluarga Islam yang baik. Patutlah ada lagi untuk membina ciri-ciri itu. Tapi pokoknya pendidikan kita tidak menghasilkan insan yang kamil. Pada masa jadi macam mana dia nak mencapai grup dakwah telah bersetuju untuk melebarkan para pendakwah itu, tidak sekadar menyempitkan apa semua sekali itu. Tadi ada satu unsur saya katakan, begitu juga dalam kursus-kursus untuk perkahwinan ni, mungkin dia terlampau pergi kadang lawak jenaka lah apa semua sekali kan. Kita minta kita minta atasi lah. Datuk, saya setuju lah tu, sebab sebenarnya dia mesti bermula daripada khusus perkahwinan itu, kemudiannya dalam mana-mana ceramah. Saya kadang-kadang rasa sangat sedih lah sebab bila ustaz ke berceramah, dia sangat minta maaf bias kepada perkara-perkara yang kepada lelaki daripada wanita. Sedangkan kalau dia sepatutnya sebagai seorang penceramah lelaki, dia mesti beri perkara yang melebihi wanita, kerana kalau tidak itu dia misalnya dalam khusus perkahwinan, perkara yang selalu disebut mesti taat kepada suami, dan dari segi itu dia dah menyebabkan ramai yang tak pergi mengadu kalau dia kena pukul dan sebagainya. Sebelum saya pergi kepada Datuk Nur Lasiah, saya minta Hajah dulu, macam mana berat ni tekanan ni Hajah? Prejudis terhadap penceramah, prejudis ke apa semua sekali. Cuba bagi pandangan Hajah sikit lah. Bukan setuju. Nak defend tapi saya setuju. Ada setengah-tengah penceramah lelaki tu memang bias. Memang betul. Memang ada berlaku macam tu. Sepatutnya dalam suasana sekarang ini kita perlu menunjukkan bahawa rumah tangga itu is a sharing of peranan, sharing of tanggungjawab based on Islamic values. Tetapi kalau hanya ditekankan ini adalah tanggungjawab wanita mesti sekian, tetapi tidak ditekankan kepada seni berumah tangga kepada pihak lelaki, maka memang tidak akan balance. Datuk Nur Lasiah, tak ada ke penceramah wanita untuk keluarga? Untuk penceramah kahwin untuk syarat berkah. Datuk Mun, mungkin untuk ni lah pencerahan. Saya rasa satu khusus yang perkahwinan yang ada untuk orang Islam dan JAKIM, saya rasa tidak mencukupi. Patutnya dia ada perkahwinan itu tidak mencukupi. Kita pun sudah dah bahaskan lama, dah banyak tidak dibagikan. Sekarang ni gini, kita bincang tentang gelagat penceramah lelaki. Tahu gelagat betul macam Datuk Nur Azhar kata, memang kadang-kadang contoh saya Ustaz Datuk, saya pernah terdengar ceramah ni, kalau wanita itu kalau dia nak bekerja suami tak izinkan, tak boleh. Sepatutnya kita kena ada satu ruang untuk dialog, bermusyawarah antara suami isteri. Tak boleh. Tapi patutnya kena ada ruangnya kalaulah wanita itu perlu bekerja untuk menampung keluarga itu, sekurangnya bagi ruangnya, maksudnya lelaki itu tidak mutlak decisionnya, mesti ada musyawarah, bertimbang antara macam mana untuk kesedaran keluarga. Saya nampak tak boleh, wanita tak boleh. Kalau suami tak bagi, you tak boleh sebab you keluar rumah itu. Memang saya kata kita tidak nafikan kita wanita ini sebab kita melihat suami itu tempat kita menebas syurga. So bila diugutnya dengan kita tidak taat pada suami, kan, kita tak masuk syurga. Sebab tujuan kita orang Islam ni, kalau suami itu pun penyangga pun macam mana? Ya, sebab itunya
Datuk Mut, kan berlaku sexual harassment ini. Contohnya gangguan seksual. Sepatutnya wanita itu berani melapor. Kan setengah tu kalau kita tu laporkan, lepas tu dia tarik balik. Kerana adanya kadang-kadang dalam sistem keluarga tu sendiri, atau mentua ke atau ibu, isteri kena taat. Kalau you sabar, sabar itu indah. Tapi payung emas lah. Ya, payung emas. Selalu sebut payung emas. Datuk betul. Takkan kita nak payung emas. Jadi saya rasa inilah satu empowerment untuk wanita. Okey, tak apalah, faham dah. Nak balik pada Datuk Kamil. Ada lagi nanti tu. Perkasa ke wanita, kita cakap tidak mencukupi. Saya rasa wanita telah diperkasakan. I think we are empowered. Tetapi dengan ilmu-ilmu yang kita ada, kita masih memegang, mau tak mau, macam Datuk Nik sampai kata, kita masih memegang sistem nilai. So bila kita wanita ini atau keluarga itu ditonjolkan dengan sistem nilai yang lama itu, bahawa sepatutnya wanita ini, inilah yang kita nak ubah. Jadi melihat pada sunnah Rasulullah, kita tengok sahabat-sahabat pun memang, even Saidina Ali pun menulun Fatimah. Tetapi perkara sebegini tidak ditunjukkan dalam kita ceramah-ceramah keagamaan. Dan kalau kita ada kursus ke ibu, satu lagi, kursus ke ibu bapaan, yang siapa yang hadir? Ya. Wanita. Silap betul. Saya nak balik kepada Datuk Kamelia lah. Aku nak cadang ni sebuah berapa penceramah wanita, 30% ke 30+ ke. Ada soalan baru ke Datuk Kamelia? Tanya panel kita. Ya, Prof, menariklah sebenarnya. Saya nak komen dengan Datuk Nur Lasya. Wanita yang dikatakan di domestic violence sebagainya. Sebenarnya wanita perlu membebaskan diri mereka daripada semua anggapan-anggapan yang menyusahkan mereka. Contohnya kena pukul. Saya selalu cakap kat wanita, awak pergi belajar self defense. Belajar macam mana nak pukul orang lelaki. Sebelum dipukul, pukul dia dulu. Sebabnya wanita perlu sendiri ada kekuatan. Bukan sangat kita nak bergantung pada nilai-nilai dan sebagainya. Apa yang kita anggap betul dan salah, wanita boleh fikir sendiri tak? Kalau pergi ceramah-ceramah yang agak membosankan, yang hanya diskriminasi, tinggalkan program tu. Dari situ mereka akan faham bahawa ada sesuatu yang tak betul. Jadi sekarang ni Prof, balik kita pada perjuangan-perjuangan ni. Saya merasakan mungkin kita boleh buka baliklah kepada perbincangan yang perjuangan-perjuangan yang banyak kita perkatakan ada perjuangan yang berlandaskan kepada NGO-NGO. Tapi kita juga tahu bahawa apa-apa yang diperjuangkan tidak akan dapat terlaksana jika tidak ada political clout. Ya, tidak ada political will. Jadi apakah wanita merasakan pentingnya wanita itu berperanan dalam politik, bukan saja sebagai sekarang orang anggap wanita tu rela diri untuk hanya menjadi pembantu, untuk menjadi perayu undi dan sebagainya, tetapi bagaimanakah wanita melihatkan mereka tu perlu lagi berperanan lebih besar dalam politik, kerana politiklah yang sebenarnya yang akan dapat menentukan apa-apa yang dirancang dapat dilaksanakan. Apa-apa yang wanita mahu pun sebenarnya kalau ada politik maka dapat laksanakan. Saya nak mulakan ya. Okey, Stella. Bersetuju sangat kalau persoalan wanita tidak dikaitkan dengan situasi politik, susah nak mencapai ya. Oleh sebab itu banyak isu wanita perlu ditangani dari segi politik. Tetapi malangnya kematangan wanita dalam politik itu belum lagi memuaskan. Dia masuk politik mula-mula sebagai penyokong saja ya. Bila masa pilihan raya dia juru kempen. Kalau nak mencari calon dia tak peduli langsung, tak kisah pun, dia tidak memperjuangkan kemungkinan wanita menjadi calon sebab dia rela saja ya. Dan wanita masuk politik tanpa isu, dia tak ada apa isu pun ya. Jadi itu yang kita mesti sedarkan. Inilah pada saat ini isu-isu yang mesti diperjuangkan untuk itu. Sebab itu saya melihat kegiatan dalam NGO ya yang wangnya datang daripada pelbagai jenis agensi termasuk kerajaan. Dulu-dulu ini terutamanya WI dan sebagainya, kegiatan hanya untuk wanita sebagai suri rumah.
Macam mana nak masak itu, macam mana nak jaga anak, macam mana nak jaga rumah tangga. Saya rasa zaman itu zaman dah habis dah ya. Sekarang kita patut dalam pertubuhan-pertubuhan isu-isu. Juga kegiatan harus berbentuk memberi ilmu kepada wanita. Ya. Katakan memperdanakan wanita. Kalau wanita tak ada kemahiran, tak ada ilmu, dia tak boleh ke mana juga. Dan kalau tanpa ilmu dan kemahiran dia masuk politik pun tak ke mana juga. Jadi kita sekarang rasa high time wanita masuk politik, tapi bukan sebagai penyokong, bukan sebagai pencari undi, tetapi masuk sebagai personality on his own. Saya setuju sangat ya. Jadi kita patut pursue aspek ini. Penglibatan wanita dalam politik untuk memberi rahmat kepada wanita, bukan hanya mata-mata berpolitik. Okey, siapa dia nak tambah ni? Saya pun setuju. Sebab kita melihat sekarang pelibatan wanita dalam politik kurang. Dan sebab itulah isu-isu wanita tu susah nak bawa. Kan berapa kali tertundanya kan we talk about sexual harassment. Janji nak bawa, tak bawa-bawa. Kan? Tapi sebab kita kena ada wanita yang really fight for it. Dan contohnya kalau kita kata sekarang pengurangnya wanita dalam BOD sebagai board of directors. Kita nak politician yang fight for it. Bukan hanya NGO, tetapi politician, orang politik ini berperjuangkan itu hak wanita sebab mereka mempunyai kelayakan. Tetapi kita tidak mendengar suara pun. Saya rasa dia nanti Datuk macam ni, ada orang politik kata apalah wanita ni, ahli-ahli politik wanita ni tak habis-habis cakap tentang hak-hak wanita, hak cakap sebagai seorang ahli politik biasa. Ya betul Datuk. Maksud saya bila dia masuk kan sebagai sebahagian politik ini sepatutnya berwibawa, mempunyai memperjuangkan. Sebab contohnya ini adalah kita terkait dengan instrumen internasional contohnya kan yang kita telah tanda-tandani untuk memperdanakan wanita, perkasakan wanita dan juga contoh berapa persen kita kata. So inilah saya rasa kalau adanya sliding down politician kita, artinya NGO memang dah bisa menulis kan. Okey, tanya orang human right macam mana? Hak minority. Dia sebenarnya Datuk, sebab itulah adanya SIDO tu. Kalau tak ada SIDO tu, SIDO yang dan semua negara yang menandatangani itu ada tanggungjawab untuk memastikan. Kita tandatangani Malaysia. Kita tandatangani dan kita tandatangani dengan beberapa reservasi. Memang kita ada reservation. Tetapi yang kita tak reserve tu pun kita masih ada berlaku diskriminasi. Dan dari segi itulah dia tekanannya, saya merasakan bahawa dari segi hak asasi wanita itu untuk menjadi mempertahankan haknya sebenarnya perlu dipelopori oleh wanita yang masuk dalam parti politik yang memimpin negara, dan dia mestilah dari sudut itu bukan nak memenuhi kota. Saya sangat tidak suka bahawa kita letaklah menteri wanita, beberapa orang wanita dalam kabinet sebab nak memenuhi kota. That is not proper. Kalau kita lantik laki-laki jadi menteri wanita boleh tak? Boleh juga, tapi kalau saya Perdana Menteri, saya akan lantik orang lelaki menjadi menteri wanita. Tapi dia kena perjuangkan isu wanita. Jangan masuk lelaki, perjuangkan isu lelaki. Tidakkah itu prejudis? Datuk, masalahnya lelaki dah banyak dah menjadi menteri. Takkan portfolio wanita itu pun nak diambil. Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya katakan menteri wanita ialah laki-laki, menteri kerja raya adalah wanita. Boleh, tak ada masalah. Bagi saya it is the merit, kebolehan wanita itu. Tetapi yang menjadi masalah ialah kita ada banyak undang-undang, ada banyak konvensi antarabangsa yang kita semua faham dan kita tahu tak boleh mendiskriminasi wanita, memberi wanita hak dia, nak memperkasakan wanita. Tetapi realitinya dari segi praktiknya, perkara itu tak berlaku. Sebab itu kita akan dengar wanita asyik ketuk pintu, asyik tanya bila lagi nak buat ini, tak selesai. Sebab
peluang itu dari segi masyarakatnya, dari segi kepimpinannya masih tidak dapat menerima perkara Hajah, betul kau ni pandangan dia orang ni? Saya sebenarnya lebih kepada institusi atau unit keluarga itu sendiri. Sebab all these things sebenarnya keluar, terbit, timbul daripada attitude ahli-ahli dalam keluarga tersebut. Ini tajuknya orang wanita mesti banyak-banyak masuk politik. Saya ada cerita ni tentang ni tapi saya tak nak cerita lagi. Untuk sebab tadi ada disebutkan wanita perlu berada di dalam politik untuk membolehkan bersuara tentang hak-hak wanita, tentang ni dan sebagainya kan. Tapi pada saya itu memang perlu, tetapi banyak mana pun akta, banyak mana pun penguatkuasaan, kalau unit itu sendiri tidak diperkasahkan, ahli-ahli di situ tidak dididik dengan nilai-nilai Islam tadi, kepribadian Islam, jati diri Islam, benda itu tidak akan berlaku. Saya nak balik pada Datuk Kamilia. Datuk Kamilia cerdas sebanyak politik. Tapi Hajah kata mana politik pun tak boleh jadi kalau kekangan dalam keluarga tidak berubah. Maknanya dari segi sosio budaya tidak berubah, dalam politik tidak boleh berbuat apa-apa. Betul macam tu Hajah? Maksud saya itu bukan tidak perlu, tetapi yang penting tu unit itu sendiri. Ahli keluarga tu, pendidikan dalam dalam sistem kekeluargaan itu. Saya nak tambah sikit ya. Saya setuju bahawa yang pentingnya kualiti wanita tu. Masuklah 20 orang wanita pun supaya kualitinya kurang, tak berjaya juga. Jadi kita nak wanita yang masuk politik memperjuangkan isu, termasuk isu wanita. Kalau dia asyik cakap saja hal ehwal wanita, dia orang kata tak lain je lah, kita wanita saja. Tapi kalau dia memperjuangkan isu-isu universal ya, awan alam sekitar ke macam-macam lah yang bukan hanya menyentuh wanita tapi menyentuh keluarga ya, individu, masyarakat. Kalau dia pandai menangani isu, dia akan dihormati sebagai ahli politik, bukan sebagai wanita tapi sebagai ahli politik. Kebetulannya dia wanita. So saya setuju dengan Datuk Kamilia. Memang kita perlu lagi lebih banyak wanita masuk politik, tapi jenis mana? Kualiti itulah yang perlu dipupuk. Dan kalau Hajah kata mesti bermula dalam keluarga, saya setuju. Ya, tapi keluarga pun pendidikan. Kalau dia tak cukup pendidikan, jadi maksudnya pendidikan dalam keluarga tu ya, bagaimana pembentukan dalam keluarga tu berkait dengan kemudahan pendidikan yang disediakan oleh masyarakatnya. Okeylah, saya rasa jelas lah. Okey, tak. Hajah ada nak kata apa lagi? Boleh saya mencelah lagi? Sikit lagi saya letak. Sikit lagi. Nak balik kepada Datuk Kamilia. Apa? Sila. Okey. Seperti sekarang banyak yang berlaku ya. Katalah ada sudah peraturan-peraturan undang-undang keluarga, ya. Dan berlaku kes penganiayaan terhadap isteri, terhadap wanita. Okey. Dia punya problem lagi yang melaksanakan itu. Melaksanakan proses implementasi of the peraturan ataupun akta berkenaan pun jadi masalah juga. Nantilah kau di wanita. Datuk Mut, saya nak balik kepada judul kita tadi kan ya. Pencapai realiti semasa. Saya kalau boleh minta nak tumpukan perhatian kepada konsep realiti semasa. Okey. Sebab banyak masalah wanita Islam dalam menangani masalah yang ditimbulkan oleh keadaan semasa. Saya beri satu contoh. Sistem nilai. Apa yang kita rasa bagus kan sekarang, orang lain timbulkan mempersoalkan. Misalnya LGBT. Kita dah tahu itu salah. Tapi ada orang kata tak salah. Bagus. Jadi betul. Nilai-nilai yang
yang bertentangan dengan apa yang kita pegang. Macam mana kita nak tangani itu? Okey, kita terima itu, kita ambil note lah. Okey. Datuk Kamalia, ada apa lagi soalan yang kita ada masa lagi banyak ni? Yalah, dah banyak dah ada bincang, tapi balik pada realiti ni sebenarnya. Realiti ni sebenarnya adalah perkara-perkara yang wanita sebenarnya perlulah menanganinya. Saya mungkin cakap macam saya cakap atas satu yang tak praktikal, tapi sebenarnya wanita tadilah dia ada option sama ada dia nak kerja kat luar ataupun dia nak jaga anak dia. Sama ada dia nak naik pangkat atau dia kata no, I don't want that post because I want to take care of my family. So, sama jugalah kita lihat banyak ruang-ruang yang boleh diceburi oleh wanita adalah sebenarnya terpulang pada wanita itu sendiri. Untuk kita sama-sama cuba menceburi ataupun kita sebenarnya pada saya tadi bila kita cakap tentang wanita ni, dia kurang rangkaian antara wanita dan wanita untuk membantu antara satu wanita dengan yang lain. Saya lihat kalau orang lelaki, rangkaian dia kuat. Dia akan cari kawan dia. Dia akan promote kawan dia. Tapi kalau kita tengok wanita, dia kadang-kadang berseorangan. Ya? Dia tidak ada rangkaian yang dapat membantu dia. In fact, orang kata the worst enemies of women are women themselves. Ada kalanya ini yang saya rasa wanita perlu atasi. This is sama ada is a myth. I don't think so. Realitinya, di manakah kekuatan wanita itu jika tidaknya daripada wanita itu sendiri. Tak perlulah kita kata orang lelaki diskriminasi dan sebagainya. Sekarang kita kena ubah. Dengan COVID ni, dengan online, dengan teknologi ni, wanita boleh lagi dah lebih mudah berhubung antara satu sama lain. Dia boleh dah sama-sama contact each other. Kalau ada apa-apa yang perlukan mereka untuk bangun, untuk mempertahankan satu. Contohnya, kita ada Rohingya case yang wanita tu telah pun di-harass oleh kaum lelaki. Dia telah beritahu kita melalui online. Ya, banyak yang boleh saya rasa buat masa ni wanita dapat mengatasi banyak isu-isu yang dibangkitkan tadi sama-sama untuk wanita itu dapat mengatasinya. Siapa dia nak respon? Saya nak respon itu. Sebab bagi saya dari segi kekangan itu kita kena balik-balik saya rasa dari segi sudut itulah sama ada wanita nak memilih kerja ataupun keluarga, itu perkara yang sangat berkisar dalam kehidupan realiti hari ini lah. Dan saya ada membuat buat sedikit kajian untuk World Bank dulu ya, dan yang diminta daripada saya ialah dia nak tengok kenapa there is a lot of women missing in action, women pekerja-pekerja wanita yang tiba-tiba hilang daripada data bekerja itu kerana dia memilih untuk berhenti kerja, dan dia merasakan bahawa kebanyakan ini mulanya ialah untuk melihat sama ada kerana yang ramai itu wanita Islam, adakah kerana agama itu yang dia menyebabkan dia terpaksa berhenti kerja. Tetapi ini adalah laporan tahun lepas, dan bagi saya bukan dari segi itu kebanyakan wanita itu berhenti kerja kerana tiadanya sokongan dari segi misalnya saya ambil contoh ni ialah mereka yang baru dia keluar graduate pada universiti, bekerja, kemudiannya berkahwin. Bila masa dia berkahwin dan bila dia dapat anak tu, masa dia mengandung tu dia tak fikir lagi, tapi bila dah bersalin dia dah fikir mana nak letak anak dan sebagainya. Dan bila tak ada tempat nak meletakkan anak, maka dia terpaksa mengambil keputusan untuk berhenti kerja. Itu antara yang data yang saya dapat. Jadi dari segi itu, dari mana kenapa mesti diletakkan kepada wanita untuk memilih antara dua ini. Kenapa kita tak ada kerajaan, misalnya kita tahu kerajaan buatlah di tempat-tempat jaga anak-anak ni, di tempat-tempat kementerian, tempat-tempat kerja dan sebagainya, tapi tak mencukupi. Dan hari ini ramai yang terpaksa membuat keputusan itu. Jadi dari segi itu saya rasa
wanita dengan wanita perlu, saya setuju Datuk Kamila kata there must be a networking. But however, networking tu kalau yang sama levelnya, saya tak tengok satu lagi contoh masyarakat di luar negara. Masa saya duduk di luar negara, saya dapati masyarakatnya kalau di peringkat sekolah lagi, ini kita hantar anak dan sebagainya, mereka di sekolah tu bila kita masuk ke sekolah, anak kita dalam kelas tu dia dah siap buat family tree. Anak ni mak ayah dia supaya kita boleh kenal, ada nombor telefonnya, dan kalau ibu tu bekerja tak sempat kena traffic jam, dia ada the community at work, membantu, memberi sokongan sebab mereka tak ada pengasuh, memang nak bayar pengasuh tu sangat mahal. Jadi dari segi tu saya rasa perlunya ada infrastruktur untuk membantu, untuk lebih memperkasakan wanita. Dan dari kita juga kenalah bantu dari bukan bantu, menyokong wanita dengan wanita be together dari segi nak memastikan wanita masuk dalam politik dan memperjuangkan hak wanita. Okey. Siapa dia lagi nak ulas tentang networking dia? Ataupun kalau dah selesai, kita anggap selesai. Sebab banyak ni saya rasa Datuk Kamilia lepas ni 10 tajuk pun tak habis akan bincang dengan wanita ni. Kita akan usaha bersama. Okey. Datuk Nurlasiah, macam mana? Ya, Datuk ni nak ke? Tak, saya rasa kita sekarang nak pindah pada pandangan yang positif sikit lah ya. Saya perhatikan kaum wanita pada masa ini realiti semasa ni, dia pandai mengambil kesempatan ya. Misalnya online shopping sekarang kan, online marketing. Saya dapati ramai wanita mengambil kesempatan kegemaran masyarakat sekarang untuk online dan dia berniaga macam-macam. Saya gembira sekali bukan orang muda saja, orang yang sudah berumur sedikit pun dan sebagainya. Dia mempunyai kemahiran, dia cuba buat dan dia dapati laris jualannya. Terutama dalam keadaan COVID-19 ni, banyak orang membeli online sebab malas nak keluar dan sebagainya. Jadi saya rasa wanita Malaysia sekarang terutama wanita Melayu Islam amat bijak mengambil kesempatan semasa, kemahiran semasa dan peluang yang diadakan oleh kerajaan dan badan-badan tertentu untuk meningkatkan cara hidup, membaiki cara hidup dan sebagainya. Dan sikap positif ini saya rasa sangat-sangat baik dan sesuai pada masa sekarang. Okey. Jadi nanti kita bincang Datuk Kamilia, kita buat satu tajuk tentang ekonomi wanita. Okey, ada soalan apa lagi Datuk Kamilia? Saya nak timbul satu hal, wanita dan masyarakat lah. Sebab saya dah tiba usia yang agak lewat sikit. Belum. Sangat kerap ke hospital dan sebagainya. Saya dapati masyarakat kita, masyarakat Islam terutamanya tak begitu bersedia menghadapi usia tua. Usia tua sama erti dengan usia sakit, penyakit. Jadi oleh sebab itu saya haraplah wanita terutamanya sebab wanita hidup lebih lama daripada laki-laki pada amnya lah kita mesti membuat persediaan untuk hidup lebih lama dan dalam keadaan tidak begitu selesa dan kos perubatan amat tinggi. Kita harus menimbulkan kesedaran sebab kesedaran ini harus ditimbulkan orang pada generasi yang berumur 40 tahun sekarang sebab dia mesti mula menyimpan duit sekarang. Kalau cakap pada orang yang berumur 60 tahun tak guna dah. Dia tak ada masa nak menyimpan. Jadi oleh sebab itu saya rasa keluarga Islam harus bersedia untuk masa depan. Saya bagi data sikit kan tentang katakanlah dalam kita ada takaful, sistem takaful nak banding dengan sistem insurans biasa kan. Keluarga Islam kadang-kadang ada satu, kadang-kadang tak ada langsung. Orang lain, terutama orang Cina, dia ada 5, ada 6 untuk menginsurankan. Jadi dia mati, dia hidup, dia sakit, dia relay, dia tak ada masalah. Datuk Nurlasiah, mana komen? Lama tak komen ni. Unmute. Okay, unmute. Unmute ni.
Okey. Tadi Okey, tiba-tiba komputer hang. Tak apalah. Itulah yang beritahu dah urus dia tu. Okey, mungkin saya dah miss dah tadi perbincangan topik apa yang Datuk Mood sebut. Datuk Nick kata tak payahlah lagi kita nak bincang melawan atau lawan ni, kita nak bincang tentang yang lebih positif. Tapi saya terdengar tadi yang Datuk Nick mention masa COVID ni lah kan, banyak wanita-wanita kita bila kita melihat bisnes tu mereka muncul ke hadapan. Banyak yang buat online. Itu sebagai saya amat baguslah kalau kita melihat kalau advancement wanita dalam ekonomi. Masa begitu mereka boleh menjana pendapatan, menstabilkan keluarga sambil mereka. Tetapi saya cuma mungkin mereka kena go beyond that, saya rasa menggunakan platform sekarang yang online ni untuk memajukan diri. Kita nampak sekarang ni untuk mereka wanita-wanita lah khususnya, bila mereka nak menstabilkan ekonomi, memperkasakan, mereka banyak membuat macam jualan, something like that. Tetapi saya rasa kalau khususnya kalau wanita-wanita yang berkemahiran tinggi, mempunyai akademik macam jurutera ke apa, but they have to work from home. Because now kita kata bekerja sekarang consultant ni can be anywhere kan. Office tu in your house, tapi you can be working for Qatar katanya. Inilah saya rasa mungkin dengan berlakunya COVID ini boleh membuka lebih ramai wanita Islam khususnya. Sebab dah ada wanita-wanita lain memang dah ada yang terlibat secara online, maksudnya dia bekerja walau di negara lain tapi dia di Malaysia. Jadi saya rasa inilah kemahiran itu patutnya dibagi kepada wanita. Training lebih banyak. Kita tak mahu dia hanya gig walaupun sekarang kita cuba promote wanita lebih banyak dalam gig ekonomi. Kan? Kita nak mungkin in term of yang lebih tinggi juga, because dengan pencapaian akademik mereka itu, sebabkan saya segini sebenarnya saya rasa macam terkilat. Bila you ada engineer ataupun pharmacist, contoh this is bidang yang orang tak ramai kan, tiba-tiba wanita itu dia berhenti dan kerja online membuat kuih. Walaupun good in term of inilah in term ekonomi, menyumbang workforce, tetapi kita melihat kepakaran itu dan kita tak ada, dan ni sebab tak cukupnya kepakaran tempatan, kita terpaksa bawa orang luar. You have the expatriate yang kita bayar dengan mahalnya. So inilah yang membimbang. Actually saya rasa investment kerajaan tu amat banyak untuk wanita-wanita ini yang buat perubatan, yang buat engineering, pharmacist, yang memang bidang ini tak mencukupi di Malaysia. So sayang bagi saya. So inilah kalau melihatkan ini dengan teknologi yang ada, macam mana they can work from home. Even sekarang kita tengok perubatan also you can work from home, but you have to invest lah dengan gadget kan. Membuat itu, memberi nasihat dari rumah. Nampaknya kalau Datuk kata tu seolah-olah attitude wanita itu sendiri tidak begitu. Betul. Kena beranilah Datuk, kena dari berani. Segi statistik wanita yang jadi profesional dalam perakaunan kan. Tak ada, jarang benar. Tapi tak tahulah, Datuk Kamilia nak tanya apa lagi? Ya, Prof, saya rasa mungkin kita ada lagi satu topik yang boleh kita buka. Yakni dalam perjuangan wanita dalam isu-isu sosial. Sebenarnya sosial tu, isu-isu sosial yang adalah amat mengancam bukan saja. Takdirlah kita dari segi isu sosial ni banyak benar lah. Boleh adakah kerana wanita itu sendiri atau kerana sosial budaya ke atau kerana ekonomi? Siapa dia nak jawab? Datuk Kamilia hilang dalam trend baru dalam keluarga, contohnya trend keluarga yang tak berkahwin tapi duduk sama dan sebagainya. Dan jadi ini bagaimanakah wanita dapat melihat peranan wanita di situ untuk sama-sama kita bina negara kita ini, bangsa kita ini, kerana masalah-masalah ini sangat-sangat mencabar dan masih mencabar. Saya ingat mungkin ada pandangan-pandangan yang boleh kita lihat pada perjuangan dan realiti semasa dan peranan wanita.
Saya personally tak. Okey. Apa Faridah buat dulu? Saya bukan respon, bukan nak menjawab ataupun ni bagaimana, tapi saya nak menambah masalah sosial, isu sosial dalam keluarga, dalam masyarakat kita, terutama yang melibatkan keluarga immediate family. Bapa merogol anak, datuk merogol cucu, adik merogol kakak, kakak diperkosa oleh sepupu dan yang berada dalam institusi keluarga. Di mana peranan kita sebagai wanita yang berjuang untuk kesejahteraan keluarga? Itu untuk tambahan kepada isu-isu sosial yang yang dikemukakan tadi. Tambahan. Ya. Itu pun satu isu lah. Mungkin kerana sebab banyaklah, banyak sebabnya. Datuk ni nak katakan, nampak bergerak mulut tu, dia kata Datuk Aziah. Memang kalau mencari Datuk mencari isu masalah sosial memang banyak yang susah nak diselesaikan. Pengukuran anak pembuangan anak, itu pun isu yang besar dan didapati di kalangan orang-orang Melayu, orang Islam yang sedia faham tentang tindakan-tindakan mereka. Jadi kita risau juga hal-hal seperti ini yang sekarang ni belum dapat diselesaikan lagi. Banyak sebab dikaitkan bukan saja kurang ajaran Islam, tetapi dari sikap ibu bapa, sikap balik pada apa yang Puan Faridah kata, struktur keluarga itu sendiri, sistem nilai yang ada dalam keluarga. Dan ini yang incest ni, keadaan rumah, jumlah bilik, jumlah bagi saya di antara masalah yang ditimbulkan oleh COVID ni ialah bila kita suruh orang duduk di rumah, kita tak lihat saiz rumah dengan penghuni rumah tu dan jantina yang ada dalam rumah itu. Ini belum tiba lagi ni, nanti sekejap lagi akan keluarlah masalah-masalah hasil daripada keadaan yang sedemikian. Walaupun dah timbul soal apa tu pukul-memukul, suami memukul isteri dan sebagainya, dah mula nak timbul. Itu pun sangat menakutkan. Betul. Saya belum ni, kalau wartawan tanya, dia minta saya kutuk wanita-wanita yang buang anak yang apa semua sekali. Saya kata nak kutuk macam mana, mereka itu adalah mangsa kepada kejahatan masyarakat, kegagalan masyarakat. Jadi dia di atas kepala wanita juga yang pikulnya. Jadi orang kata kalau berlaku macam perintah berkurung, maka nisbah kelahiran pun ramailah. Itu kalau sekiranya kelahiran yang halal. Jadi nasib baiklah orang yang ada rumah yang luas dan kawasan yang luas, tapi apa halnya dengan rumah-rumah yang sempit itu? Adakah dia tu jahat atau dia jadi mangsa kepada sosio budaya yang ada? Saya nak tambah sikit, Datuk. Saya melihat perbincangan kita ni, saya tak berapa suka menyalahkan wanita, Datuk. Tak apa lah. Saya rasa kita kena fokus balik bahawa objektif sebenar perjuangan wanita itu yang mulanya tadi ialah untuk untuk mendapatkan hak dan kemudiannya mempertahankan hak yang ada dan memastikan bahawa hak itu dapat kita jadikan realiti. Itu pertama. Yang kedua ialah kita banyak juga berkisar dari segi nak balik kepada keluarga yang kecil itu. Kita memang berasaskan itu. Sebuah keluarga itu membina sebuah kampung, kemudiannya negeri dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, kita tak boleh terus-menerus kerana keadaan keliling itu yang menyebabkan seorang wanita berada dalam keadaan delima. Kita masalah sosial lagi ni dalam kalangan anak-anak muda kita, sama ada kes anak dan sebagainya. Itu tidak semestinya dilakukan seorang ibu atau wanita saja. Ketua keluarga itu dah sebut banyak kali bahawa lelaki, tetapi sebagai bapa, apa peranan dia dalam keluarga itu. Dan selalunya bila ada masalah, dia kata ni sebab mak bekerja lah, itulah, inilah dan sebagainya. Bagi saya it takes two. Dalam apa pun tanggungjawab itu tanggungjawab bersama ibu dan bapa. Dan dari segi itu juga saya rasa kita tak boleh kata ini kelemahan wanita sendiri. Kita kena tengok balik masyarakatnya. Tadi kita cakap pasal nilai
Saya rasa isu nilai ni kita nak kena betul-betul memperbaiki nilai kehidupan masyarakat. Saya ada satu masa saya cakap dengan pelajar lelaki Datuk bila saya kata, Mel nak tolong buat kerja ni, kerja di dapur. Dia boleh kata, oh ni kerja orang Tino ni, Bonda dia kata. Dia kata dengan budak Kelantan lah tu. Kamu cakap ni kerja orang Tino sebab kebetulan dia budak Kelantan. Jadi saya kata tak boleh begitu. Jadi itu didikan ibu dia, didikan ayah dia. Dia melihat ayah dalam rumah tu tak angkat satu cawan pun. Jadi itu yang saya rasa daripada apa yang Puan Walidah sebut, kita membaiki keluarga kita. Tapi dalam masa yang sama, wanita ni adalah mangsa dalam keadaan situasi itu. Dan kita lah wanita yang perlu hidup sama-sama. Saya bagi satu tip daripada grup pendidikan. Jadi dalam negara kita ini, dari segi pendidikan, ada yang dikatakan laporan razak yang begitu baik, raman talik yang begitu baik, kemudian perancangan apa sekalipun, tiba-tiba banyak kegagalan. Jadi kesimpulan yang mereka itu buat ialah kegagalan ini bukan kegagalan pendidikan secara berstruktur, tetapi kegagalan support system tadi. Bila pergi kepada peringkat keluarga dan masyarakat secara umum, dia gagal di situ. Jadi kita ambil kesimpulan untuk tumpukan pada hal itulah. Jadi kalau wanita juga menuju ke arah itu, nampaknya kita kena tengoklah dari segi itu secara khusus. Betul kan? Datuk Mut. Betul. Macam walaupun hari ni kita wanita membincangkan isu-isu apa kan perjuangan wanita sekarang. Tetapi saya juga melihat macam bila berlakunya keruntuhan rumah tangga sosial, isu-isu sosial kan, macam berlakunya keganasan ataupun sumbang mahram semua itu. It goes back to sebab pendidikan hanya ditujukan pada wanita. Maksudnya soft skill. Mereka melihat ini is soft skill. Men doesn't like soft skill. Dia nak benda-benda yang yang boleh membawa mereka ke depan dalam kerjaya. Mereka tidak melihat keluarga itu pada pandangan saya lah. This is based on our survey. Lelaki tidak terlibat dalam pembangunan keluarga. Sebab itulah dapatan-dapatan dari NGO pun sebenarnya dalam rumah itu sudah hilang lelaki. Tiada bapanya kepimpinan lelaki. Dah tak ada. Itu banyaknya. So, jadi seperti yang saya sebut tadi, bukan not really movement lah. Kita nak buat satu gerakan ke perubahan pada lelaki juga. Bahawa keluarga ini adalah mereka harus menyumbang shared responsibilities. Melihat kembali kenapa Luqman diberinya kan. Luqman yang bercakap dengan anak lelaki. Nabi Yaqub pun bercakap dengan dengan Nabi Yusuf. Ini nak kaitkan bahawa membina jati diri itunya sebenarnya bapa pun kena masuk. They have to play. Saya rasa kita kena timbulkan, orang Islam ni kena timbulkan banyak contoh-contoh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan para sahabat. Sebab kadang-kadang kita, walaupun kita kata gerakan ni sekarang yang berlakunya di barat, gerakan men engagement ni, lelaki. Sebab dia melihatkan banyak berlakunya keganasan ataupun gender inequality tu because macam Prof kata tadilah, Datuk Azhar kata nak buat T pun tak boleh sebab itu peranan dahulu. So now the movement, kalaulah lelaki itu memang di keluarga pun dia melakukan tanggungjawab responsibility, anak lelaki pun disuruh membuat tak ada stereotyping. Akan membesar dengan menghormati wanita. Manakala pula anak wanita ni, anak perempuan dia akan lebih berwibawa, lebih berani to go forward. Itulah dapatan sebenarnya yang telah didapati. So saya rasa ini sebenarnya apa yang memang disarankan oleh agama Islam kan, diberi wanita dan lelaki memang sepatutnya diberi didikan. Dalam Islam, orang perempuan tak wajib memasak. Betul. Suami dia perlu cari pembantu rumah untuk masak untuk ini. Kita ni itu benda-benda yang macam tu. Hari ni kita perbincangan secara umum permulaan. Lepas ni kita akan perincikan
dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam apa semua, kita tengok akhir sekali macam mana kita boleh tackle isu ni sebagainya. Okeylah. Hari ni kita kata apa-apa. Sama sikit Datuk, satu Ya, perkara lagi boleh masukkan dalam perbincangan yang akan datang ni, yang Datuk Nik sebut pasal kesediaan kita menjadi warga emas tu. Tapi dalam masa yang sama ialah kesediaan anak-anak menjaga warga emas. Saya rasa kita perlu kembali, kita ni dah mula jadi masyarakat yang mengabai warga emas tu. Kita suka tak suka, dah banyak berlaku. Saya selalu menziarahi rumah-rumah warga emas. Ramainya anak-anak melepaskan tanggungjawab. Yang mengabaikan ibu bapa yang warga emas yang tua-tua, tak ada warga emas lah, itu hipokrisi. Ibu bapa yang tua-tua tu anak laki-laki kan anak perempuan? Tak kira, anak ramai dah tu. Dan ramainya anak perempuan yang memelihara ibu bapa sebab anak lelaki tak mahu bertanggungjawab. Oh, laki-laki betul ke Datuk Nik? Saya pun kebetulan nak timbulkan hal yang sama. Bukan saja untuk memupuk sifat anak-anak menyayangi ibu bapa, tapi dalam keadaan rumah orang tua, saya memang tidak menyokong. Tapi ada kes-kes di mana anak tu ada duit tetapi dia tak mampu langsung nak menjaga ibu bapanya. Tetapi sekarang tidak ada, tak banyak, bukan tak ada, tidak banyak pusat jagaan orang tua yang berasaskan Islam. Jadi dia kan duduk di situ tapi semayang tak tahu ke mana, ya. Makanan dia nak mengaji pun tak ada orang nak bantu dia dan sebagainya. Kita perlu memupuk rumah-rumah jagaan yang berasaskan Islam. Ya, sebab tidak semua orang sakit tak boleh sembahyang, dia nak sembahyang tapi dalam keadaan itu tak ada kemudahan, tak ada orang membantu. Dia nak ambil wuduk pun dia kena bantuan, tak ada orang Kalau dia duduk dalam rumah-rumah yang tidak mempunyai kemudahan seperti itu. Saya rasa sekarang masyarakat Islam harus menuju ke arah itu juga. Walaupun kita kata tak patut ada rumah orang tua, tapi memang perlu. Jadi kalau perlu maka sediakanlah rumah orang tua yang berasaskan Islam, tidak yang dikendalikan oleh orang-orang lain. Boleh saya sambung lagi Datuk, mencelah. Betul, saya setuju. Kita kena menerima hakikat. Sedangkan banyak berlakunya migrasi anak-anak muda berpisah dengan mak dan ayah. Tetapi yang kita nak ni, kalau mereka tak, tapi mereka masih ada responsibility, tanggungjawab. Katakan, that's why kalau dia tak boleh tak boleh balik, kata bekerja di luar negara contohnya, kurang-kurangnya dia mempunyai dana untuk membantu mak dia itu mencari, suruh mula-mulanya keluarga dekat. Tapi kalau keluarga dekat tak ada, macam Datuk ni kata tadi, mungkin di situlah kena adanya dalam komuniti itu. Di sini saya rasa peranan NGO lagi, melihat adakah kita boleh membangunkan satu komuniti khususnya untuk Islam. Kan sebab kita tak ada, sebab kita melihat ini tak bagus, amalan tak baik, tapi realitinya kita tak pasal terima. Dengan anak tak ramai, sekarang berkurang anak. Dulu kita nak ramai, seorang boleh balik suruh jaga mak kan. Sekarang kan ada dua. Now kita tengok trend sekarang makin menurun, fertility rate kita makin menurun. Jadi akan berkurang. Ada 2 orang anak sahaja. Later on memang go below that memang tak ada anak dah. Kita tak mahu jadi macam China lah. Kan? So ini realitinya. Bagaimanapun kita kena adakan rumah, tapi that is the last resort sebenarnya. Dan bukan saja rumah orang tua sebagai satu institusi masyarakat yang dibina bersama. Business venture pun boleh dibenarkan, tapi dengan landasan-landasan yang selaras dengan ajaran. Betul. Kita MDN cuba mengatasi benda ini dengan menubuhkan pondok perdana, tapi kita dalam proses lah. Kita punya idea pondok perdana itu ialah satu asas untuk membentuk sebuah masyarakat yang lebih Islamik. Bermula di situ, kita rasa yang apa yang gagal dilakukan oleh orang politik, jadi kita bentuk komuniti, tapi masih dalam persiapan asas lah, di mana sistem masyarakat duduk di situ, macam mana tengok masa depan lah, tengok macam mana. Soalan apa tu Datuk Kamilia, ada nak soalan lain kan?
Cuma Datuk boleh saya tambah sikit mengenai kalau Datuk kan kita kata memang alhamdulillah MDN dapat pondok perdana, tapi kita menuju bila usia ni lebih meningkat kan, kita akan lebih terdedah pada Alzheimer. Jadi inilah kemahiran-kemahiran kena ada dalam masyarakat kita. Mau tak mau kalau this is penyakit yang specialized managementnya. Jadi inilah saya rasa sistem pondok sekarang macam saya orang Kelantan, banyak kan orang bila dah pencen ke nak duduk kat pondok. Tapi di sinilah kita nak masuk integrasikan kesihatan itu, dan kalau ada sistem pondok pun kalau macam Alzheimer, benda-benda kan dementia itu bagaimana nak dimanage. Itu kena ada. Satu untuk anak sendiri mempelajari, dan juga kita mesti ada expertise. Dan kalaulah dijalankan oleh NGO ataupun company, dia mesti komprehensif lah kita melihat pada penyakitnya. Setuju. Okey, ada isu lagi Datuk Camelia? Sebenarnya dah banyak dah bincang Datuk, dah habis masa mungkin. Tapi satu sajalah lagi yang belum habis, kita ada masa. Memperjuangkan wanita Melayu ni ke peringkat antarabangsa. Supaya kita ada kemahiran-kemahiran tertentu ataupun boleh mencipta sejarah yang boleh dibanggakan di peringkat antarabangsa. Yang ini juga saya rasa mungkin juga kita perlu fikirkan bersama wanita-wanita masa ini, sebab ramai dah terpelajar dan mungkin pejuang-pejuang perlu memperjuangkan, cari jalan bagaimana kita dapat memupuk wanita-wanita ni supaya dapat ke satu tahap kecemerlangan yang bukan saja di Malaysia tetapi juga di tahap antarabangsa. Dan dapat menyuarakan perkara-perkara, isu-isu mungkin di PBB dan sebagainya, atau mungkin ada lagi agensi yang lain untuk sama-sama wanita Melayu rasa banggakan, dapat dibanggakan. Sekarang ini berapa ramai tokoh-tokoh wanita Melayu Islam dalam negara kita yang sudah sampai ke peringkat antarabangsa itu? Ada data ke? Saya tak ada. Tak ada saya rasa, dan jumlahnya pun begitu. Tetapi penglibatan warga negara Malaysia di dunia antarabangsa, kalau kita bandingkan keadaan Malaysia dengan misalnya Filipina, Indonesia, jumlah kita sangat rendah. Sebab Malaysia ni is a heaven, orang tak nak pergi keluar. Pergi keluar negara lain ni, budayanya lain, cuacanya lain, subuh-subi lain, lebih senang, lebih selesa hidup di Malaysia. Oleh sebab itu, tak ramai secara bandingan orang Malaysia nak keluar negara. Tapi mengapa kita harus tertahan begitu ya? Saya rasa kita patut galakkan. Siapa yang mempunyai kepakaran dan dihargai, kita patut galakkan. Tapi memang sukarlah. Saya perhatikan hidup di luar ni seronok seminggu aja. Lepas tu nak balik kampung. Saya nak celah yang tadi yang Datuk Camelia mengenai pelibatan wanita Islam di peringkat antarabangsa. Ini pengalaman saya. Kadang-kadang saya dulu semasa bekerja dengan di kementerian lah, selalu menghadiri conference, International Conference on Population and Development. Kadang-kadang banyak isu-isu wanita pun disentuh, isu-isu sexual reproductive health, sexuality. Malangnya saya melihat tidak ada, kita sebab kita nak Islamik kan, macam dalam agama Islamik ni. Tetapi malangnya saya melihat tidak ada NGO dari Malaysia Islamik. Kalau kita ada mungkin NGO Malaysia, tapi they are not dalam mold acuan Islamik. Itulah saya di sana itu menjadi satu cabaran bagi kami dari Malaysia lah. Tak ada sokongan, kadang-kadang kita nak dapat feedback pun amat susah. Di sini juga saya rasanya macam even peranan Islamic scholars dalam isu-isu tertentu, macam contoh walaupun mungkin ini a bit sensitive saya tak tahu, tapi something memang ditimbulkan, contoh di female genital mutilation kan, kita mesti mendapat satu kepastian, perbincangan, sebab kalau ikut SIDO kita kena haramkan. It is satu mutilasi, satu amalan yang harmful kan terhadap wanita. Tetapi kita di Malaysia ini, kita mazhab Syafi'i diwajibkan kalau ikut fatwa ulama, kalau JAKIM punya ni. So saya rasa ini
kita dalam bentuk dari perspektif kita NGO wanita ini, wanita Islam ataupun termasuk juga lelaki, sama membincangkan ini bukan isu wanita sahaja, ini isu keluarga dan isu agama. Tapi kalau nanti Datuk, saya rasa adalah satu saya nak sentuh. Perjuangan wanita dalam negara kita ini ada aspek yang kurang bijaksananya dalam berhadapan dengan kaum laki-laki. Misalnya bila Datuk Kamilia kata kita tak ada isu lain nak sentuh, saya pun sentuh lah. Misalnya saya ambilkanlah satu contoh kawan kita Siti Zubaidah, Siti Kasim. Ini dah mengumpat ni, dia marah kat saya, marah lah, itu kawan-kawan kita semua. Jadi dia hantam orang Melayu, orang agama, dia hantam apa semua sekali. Kemudian gerakkan wanita yang dikatakan yang apa tu, yang sisters in Islam sebagainya, dia hantam. Saya ingat dengan sebahagian daripada mereka itu kita baik dan kita cuba kompromikan antara kehendak awak dan kehendak orang lain. Boleh, tetapi tidak ada orang yang menganjurkan hal-hal seperti itu supaya perjuangan itu dilakukan dengan penuh bijaksana dan sebagainya. Jadi macam kes tadi, boleh diperbincangkan dengan JAKIM, dengan fatwa, disalurkan dengan cara baik, tidak dikritik di luar sebagainya. Jadi inilah peranan. Saya tak tahu, takut wanita ni emosional sikit kot dengan isu-isu dia. Bukan semua Datuk, ada. Tapi sebab macam ini pun kita dah Alhamdulillah SLBDO pun telah berbincang dengan JAKIM lah. Maksud saya, kita nak banner lagi wanita kan, wanita NGO ni, wanita lebih melihat, tadi sebab Datuk Kamilia sebut di PBB ke apa. This is sebab banyak isu yang dikatalah kita putuskan, banyak instrumen antarabangsa diputuskan di PBB. Dan dipersetujui. Tetapi kadang-kadang adanya impaknya kepada orang Islam. So ini harus diperbincangkan. Jadi NGO wanita ni, I'm talking about NGO wanita lah, harus membincang isu sebegini. Dan saya kata elok juga Islamic scholars, lelaki pun sama melihat ini. Isu-isu sebegini, berganding bahu dengan wanita. Sebab kita mempertahankan value Islam kita ini. Kan mungkin setengah tu ada, mungkin kita boleh ubah kan, setengah, tapi setengah tu tidak. Contohnya kontraseptif, sexuality lah, pendidikan sexuality ini dahulunya satu tabu, tapi kita ini satu kemestian. Sebab itu bila kita tahu keganasan rumah tangga, sexual semua kan, ini macam mana anak-anak nak mengenal kan, ni semua ini harus diberi didikan kepada anak-anak dan juga suami, bapaknya sekali. Ini mungkin dapat mengurangkan berlakunya sexual violence di dalam rumah itu sendiri. InsyaAllah. Saya latar belakang saya belajar di Timur Tengah lah. Saya belajar di Mesir kan. Dalam sejarah perjuangan wanita di Mesir, hero perjuangan wanita itu ialah laki-laki. Saya rasa sini pun kita perlu bangkitkan juga. Perlu ada orang-orang laki-laki yang memberi tumpuan kepada perjuangan kebangkitan kaum wanita. Jadi macam ini soal kebangkitan sebahagian daripada bangsa kita, bukan wanita laki-laki kan. Jadi ini kena apa sikit lah. Mungkin masa kita dah cukup dan saya nak bagi kelebihan kepada Datuk Nik lah. Siapa yang memulakan, dia yang perlu menutup perbincangan itu. Jadi minta Datuk Nik membuat satu kesimpulan, dan ini adalah kesimpulan perbincangan pertama dan akan diikuti oleh satu siri perbincangan yang akan memperhalusi segala idea yang kita sebut pada hari ini. Kita jadi sila Datuk Nik. Ya, terima kasih Datuk. Saya sungguh gembira ya. Saya rasa 2 jam petang ni amat bernilai ya, kerana kita melihat persoalan wanita Islam di Malaysia dari segala sudut ya. Bermacam-macam aspek telah dibincangkan, dan seperti kata Datuk tadi, ini membuka ruang bagi perbincangan selanjutnya.
Saya seronok sekali dan perbincangan kita begitu terbuka, begitu bebas dan begitu ikhlas. Dan saya rasa patutlah dilanjutkan lagi dengan perlibatan lebih ramai lagi, dengan perspektif yang lebih luas lagi. Dan saya gembira sekali dapat bercakap dengan rakan-rakan ini yang baru dan yang lama ya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada MDN kerana membuka peluang macam ni. Sila teruskan, sila luaskan lagi, dan kita harap kita jemput lagi lah untuk membincangkan persoalan-persoalan yang seperti ini. Sebab soalan wanita dalam masyarakat memang tak habis-habis lah. Okey, terima kasih. Orang lain sepatah dua yang pendek. Okey, saya mula. Saya sebenarnya mengucapkan sebagai rumusan lah, mengucapkan terima kasih kepada MDN. Saya rasa banyak lagi yang kita harus perjuangkan wanita Islam lah. Seperti Datuk mention, sekarang datang dari kita, tetapi kita memerlu juga galingan. Ada ketikanya kita memerlukan orang lelaki untuk sama-sama membantu memperjuangkan ataupun mesejahterakan wanita dan keluarga dan juga negara. We need each other. Itu. Okey. Datuk. Dalam bilik sana tu. Datuk. Dah saya dah. Ajar. Assalamualaikum. Ya. Sekejap. Berdasarkan perbincangan tadi kan Datuk, saya mensyorkan kita adakan Dewan Lelaki. So banyak persoalan timbul sekarang sebab lelaki tidak jadi lelaki. Okey. Jadi dengan adanya Biro Lelaki, Dewan Lelaki ni mungkin boleh kita bagian dia fokus kepada kesejahteraan keluarga dan juga menjadikan lelaki itu sebagai pelindung bukan perosak. Okey. Memandangkan isu sosial sekarang banyak berlaku. Okey. Datuk Azia. Saya nak ambil PKP punya tagline, kita jaga kita. Wanita mesti sama-sama berganding bahu. Kita sama-sama memperkasakan each other, dan dengan itu baru kita, saya rasa, dapat mencapai hasrat kita dalam perjuangan wanita itu sendiri. Okey. Terima kasih Datuk Kamilia, ada nak kata apa? Tak, saya nak ucapkan banyak terima kasih lah. Banyak input-input yang mungkin boleh kita panjangkan kemudian. Ya. Okey, saya sebelum saya menutup perbincangan kita ini, saya nak sebut satu perkara. Ada teguran dan kritik bahawa forum kita ini terlampau panjang, 2 jam. Ada orang mencadangkan 1 jam, setengah jam sebab dia kata orang sekarang jemu, tak nak dengar perbincangan panjang-panjang. Saya jawab, kami memerlukan para penyokong yang serius, bukan penyokong-penyokong yang ringan-ringan. Jadi 2 jam ini dia boleh melihat, sebab ini akan disiarkan melalui sekarang kepada seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, daripada media-media sampai YouTube sebagainya. Dalam YouTube kekal sampai kepada kiamat. Jadi orang boleh merujuk perbincangan kita ini dan sebagainya, dan insyaAllah saya akan bekerjasama dengan Datuk Kamilia untuk menyambungkan perbincangan kita ini. Dan sebelum kita mengundur, saya mengambil kesempatan lah mengucap terima kasih banyak kepada para panel kita, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi, kalau tidak dengan saya pun dengan Datuk Kamilia, dengan The Gang, dia boleh meneruskan apa hal seperti ini. Dan dengan itu saya ucapkan wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.